macam ni, dia akan ambil pemikiran anak-anak kita. Saya banyak kali berdialog, saya banyak kali berdiskusi macam-macam. Ada satu kumpulan tim orang-orang pencen. Mereka dah pencen, mereka buat tim tiap-tiap minggu ada kuliah, buat balik alumni, campur balik geng-geng, sebulan sekali datang, ada yang buat seminggu sekali. Soalan tuan-tuan pengarah ni lagi dahsyat daripada hak tak pengarah. Kalau setakat Kak Som, Kak Nak, tak apa. Duk tanya Malay, Berang Station, tak ada masalah. Kita setakat duk cakap tin, larut tin, tak apa lagi. Kita bukannya ada jawatan apa. Ni hak jusa-jusa ni. Pemikiran depan lain ni. Saya Datuk ini, soalan saya tidak pernah minta untuk dilahirkan ke dunia. Okey. Kemudian saya ada di dunia. Okey. Kemudian bila saya buat dosa, saya diseksa dalam neraka. Sedangkan saya tak milik izin pada Allah untuk menjadikan saya. Kenapa Allah jadikan saya dan saya masuk neraka? Oi, soalan. Sebab tu saya suka mikrofon macam ni. Sebab dia tak ada wayar. Senang sebalik dia tuan-tuan ni. Kalau mikrofon wayar macam ni, saya balik, dia main kat saya balik. Itu masalah. Dia tanya, dia tak pernah beri keizinan pada Allah. Kenapa Allah jadikan dia? Dan bila dia buat dosa, kenapa dia masuk neraka? Kalau dia tak dijadi, dia tak ada masuk neraka. Sekali soalan macam betul. Ya tak ya juga. Kenapa tu? Kalaulah Allah jadikan syurga, tak ada neraka, tak ada siapa masuk neraka. Sudah Pakcik Leha pula dah Berang Station ni. Saya kata dekat dia, bang, yang abang pergi buat dosa buat apa? Ada tak Allah suruh buat dosa? Hai orang-orang yang beriman, minumlah arak. Ada tak? Hai orang yang beriman, pergilah bunuh orang. Ada? Ikut sahajalah perintah Nabi Muhammad, abang syurga. Yang abang pergi buat benda dosa tu buat apa? Allah Ta'ala kata wa hadainahun najdain. Allah Ta'ala tunjukkan yang ni jalan haram, yang ni jalan dosa, yang ni jalan pahala, yang ni jalan kebaikan. Pada ada iblis. Ustaz, sebab saya nak pastikan Ustaz ada. So Ustaz ada sekarang. Kenapa Sebab setiap sesuatu yang ada mesti nampak. Okey. Soalan saya, Allah ada tak? Ada. Mana Allah? Saya nak tengok. Saya baca dalam Facebook, saya tengok Ustaz, saya nampak Ustaz. Hari ni saya datang ke Malaysia, Ustaz depan mata saya. Maknanya Ustaz ada. Saya nak tanya Ustaz, Allah ada tak? Ada. Mana dia Allah? Kalau Allah, garang je makcik ni. Tak apalah, Kak rehat dulu. Naik teksi dia, dah minum dah? Belum? Dahaga lah. Boleh tahan lah Ustaz. Saya pun ambil air mineral, bagi kat dia. Letak sebelah gelas. Dia tak tuang dekat dahaga. Akak boleh tak tunjuk dekat saya, dahaga tu mana? Mana dahaga tu? Apa Ustaz ni? Yalah, tadi akak cakap setiap benda yang ada mesti nampak. Dahaga ada tak? Ada. Mana dahaga? Nak tengok. Mana nampak? Tadi akak cakap benda dahaga mesti, benda ada mesti nampak. Yalah, mana nampak dahaga? Maknanya akak ada benda yang ada tapi tak nampak. Tadi akak cakap semua benda yang ada mesti nampak. Tak, ada yang tak nampak. Salah satunya dahaga. Akak rasa je. Boleh pegang dahaga. Dahaga dah pergi dah. Tu gila. Dekat tanya rambutan tu. Hei, kalau akak nampak Allah, Allah bukan Tuhan. Sebab Allah tidak sama dengan kita. Tu dia Allah. Mana tu? Tu Allah. Tu kapal terbang. Kalau Allah tu Allah, maknanya tu makhluk. Allah bukan bertempat. Allah tak bertempat macam kita, duduk atas kursi, duduk atas meja, duduk atas kemah. Tak.
Kalau akak nak tengok Allah, tunggu dia hari kiamat. Sekarang tak boleh kikak Maknanya adanya Allah macam akak tadi, dahaga tadi. Okey, saya boleh terima. Okey. Soalan kedua, ya. Ustaz tahu apa jadi pada saya? Saya baru jumpa akak, mana saya tahu. Saya kena rogol kak. Apa ni ustaz? Saya kena rogol ustaz. Oh. Ustaz tahu umur saya berapa tahun kena rogol? Tak tahu. 9. Allah. Berapa tahun ustaz? 5 tahun saya kena rogol. Allah. Siapa rogol? Abang kandung saya ustaz. Daripada 9 tahun sampailah umur dia 14 tahun, 13 tahun tuan-tuan, 14 tahun dia kena rogol. Soalan saya, waktu abang saya rogol saya, Allah buat apa? Oh, dia start teriak lah. Waktu saya kena rogol, apa Allah buat? Ustaz tak faham macam mana keadaan kena rogol. Ustaz kata Allah Maha Penyayang, kenapa budak macam saya kena rogol? Ah, sudah, kalau dia jumpa dengan Haji Som lah, jumpa dengan Kak Nik, mana Kak Nik ada? Kak Nik tuan ni. Kalau dia jumpa dengan Kak Nik pun dapat cucu menantu, ya Allah. Oh, ya tak payah juga, kata Kak Nik tuan-tuan. Tak ke huru-hara tuan-tuan. Dia kata kalau Allah tu Maha Penyayang, dia takkan buat benda itu, takkan benarkan berlaku. Sekarang saya nak jawapan ustaz. Oh, sudah tuan-tuan. Saya kata akak duduk dengan sekolah saya 5 hari, nanti kau dapat jawapan. 5 hari dia duduk di sekolah saya tuan. Nak dapat jawapan kenapa dia dirogol pada usia 9 tahun dan Allah biarkan, kata dia. Yang kes macam ini tuan-tuan, sampai pada satu tahap sekarang Nabi Muhammad itu Allah tu Nabi Muhammad. Ni dia. Kalau tak buat majlis maulid tuan-tuan, berapa ramai pula kita pula dengan baju hijau lagu ni, Allah Muhammad, Muhammad Allah. Macam mana nak buat tuan-tuan ajaran sesat ni? Kita kata Nabi Muhammad tu manusia, pesuruh Allah. Dah. Nabi Muhammad tu Allah. Allah tu Nabi Muhammad. Dan sayangnya kak, ada pengikut kak. Dulu ayah bin ayah pan. Tak tahu ayah apa pula mai tuan-tuan. Lah sekali dia kata, kita tak perlu agama, kita tak perlu Tuhan. Dia jadi etis. Ni, kalau kita tak buat macam ni tuan-tuan, apa akan jadi? Sebab tu kita kena semarakkan lagi. Ni tuan-tuan yang datang ni tak apa, sama waktu dengan saya 50 tahun semua ni. Ni hak 15 tahun mana? 13 tahun mana? 14 tahun mana? 12 tahun mana? Yang ni yang kita kena takut. Yang ni tak apa kita buat peringkat ni. Sebab tu kita tuan-tuan yang pegang masjid di sini, tuan-tuan yang pegang surau di sini, tuan-tuan yang pegang macam-macam ni tuan-tuan, tarik balik anak-anak muda kita. Sebab tu saya join TikTok. Saya join TikTok tuan-tuan. 2 hari lepas saya ceramah dekat hutan dekat Teluk Intan. Punya ramai yang manusia, separuhnya anak-anak muda. Tuan-tuan tengok dalam TikTok saya tu, pakat nak bersalam, ketok-ketok nak bersalam tuan-tuan. Duduk atas jalan, duduk atas kemah, duduk bawah kemah, semuanya ada. Semalam saya ceramah di Kuchai, Taman Gembira Kuchai. 70% anak-anak muda. Alhamdulillah. Orang Madura ada, orang Melayu ada, Bangladesh semua ada, anak-anak kita semua ada, pakai duduk selawat semua. Tuan-tuan, ada orang kata Ustaz Ghazil tu gila, adakah ustaz pergi masuk TikTok? Kalau saya tak buat macam tu tuan-tuan, macam mana saya nak tackle anak-anak kita? Saya tengok Datuk Seri Menteri pun, Menteri Besar pun ada TikTok lah. Kena buat tuan-tuan. Sebab tu kita jawatan kuasa masjid kena ubah lah. Tarik dia orang. Yang pertama nak ubah apa? Jadi macam Rasulullah. Zaman Rasulullah tu tuan-tuan, Nabi letak atas tangan budak-budak muda ni. Muaz bin Jabal, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas,
bila berjalan letak tangan atas bahu. Masya Allah, bangganya tuan-tuan. Ipoi pengurusi masjid letak tangan atas bahu. Tak ke bangga dia? Setiap usaha masjid letak tangan atas bahu budak ni. Wah, bangga berjalan. Nabi buat tuan-tuan. Nabi naik unta, Nabi tengok budak-budak berjalan, Nabi suruh kawan-kawan dia ambil budak-budak ni bawa unta, naik unta berjalan. Pusing Madinah. Wah, Nabi raikan budak-budak. Setengah jawatan kuasa lah tengok budak-budak datang masjid macam ni. Apa hal ramai budak-budak ni? Jelin tuan-tuan. Apa hal ramai budak-budak ni? Haji Dola, tengok tabung masjid kan berjalan pula. Tengok tabung masjid kan berjalan, kata dia tuan-tuan. Dengar kat budak-budak tu. Habis. Main budak hak 8 tahun, 9 tahun berlari pula. Tok Bilal tu tuan-tuan tak dan salam kedua, baru salam pertama. Kalis belakang dah. Gini tengok. Jeling mata tu. Banyaknya orang Jepun di masjid. Tok Siak orang Jepun, Tok Bilal orang Jepun, sah belakang orang Jepun. Budak-budak tak pi tuan-tuan tu. Kita kena ingat yang di luar sana tarikan dia lebih hebat daripada kita. Orang tak nak kenalkan Nabi Muhammad, dia kenalkan benda-benda lain. Kalau kita tak buat sesuatu, budak-budak akan pergi kepada Cristiano Ronaldo. Begini budak-budak ikut. Musuh. Dia akan lari pada Harry Maguire. Dia akan lari pada Messi. Pasal hati mereka dah dicuri. Mereka tak kenal Nabi Muhammad, mereka tak tahu Nabi Muhammad. Yang mereka kenal ialah artis, yang mereka kenal ialah footballer, yang mereka kenal ialah atlet, yang mereka kenal K-pop. Sarang Sebab tu saya sebagai pendakwah, saya kena ubah. Saya tak boleh buat style lama-lama saya dulu. Bila ceramah style lama ya. Ya. Jadi mak Nabi ni namanya Aminah ya. Ya. Bapa dia nama Abdullah ya. Jadi itu 6 harakat. Jadi buat tuan-tuan tu. Kita bila dengar tu tunduk tu bilalah nak habis ustaz oi. Jadi kena ubahlah hak penceramah tu pun sampai bila ya. Jadi kena ubah tuan-tuan. Hak di luar tu lagi seronok tuan-tuan. Hak di luar tu ada muzik. Hak di luar tu ada dangdut, ada rock. Sebab tu bila saya duduk atas pentas ni tuan-tuan, saya tak boleh jadi ustaz saja. Saya kena jadi artis. Saya kena jadi penghibur. Kalau saya bawa serius tuan-tuan, Nabi Muhammad merupakan kekasih Allah. Kena ubah tuan-tuan. Yang baca khutbah pun kena ubah. Nah, ni budak-budak duduk dalam kereta, bila barakallahu li wa lakum baru masuk dalam masjid. Dia baca khutbah, dia pun tertinggal pada gerah tamana. Dia ambil alien tamana tu. Lah hak jaga PA system datang naik atas mimbar ni ustaz, datang sini ni. Nasib baik hak PA system tu dia backup, dia tengok dalam tu. Dia tanda ustaz tu tengok di atas, tengok di bawah, hilang tak dah. Mana tak. Yang tu tak apa lagi, dia pergi belasah tuan-tuan khutbah raya. Ni khutbah Jumaat. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia pun diam. Pasal apa pula ni? Jadi macam mana tuan-tuan, kita kena ubah. Sebab tu hari ni masjid kita di Perak tuan-tuan, tengok masjid macam ni. Tengok pun teringin nak datang lah.
Tengok pun teringin nak datang lah. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, kita banyakkan program. Macam mana Ustaz? Inilah kena kebijaksanaan jawatankuasa, pegawai dan sebagainya. Pertama apa saya sebut tadi? Bermanis muka, tabassum muka, an wajhi akhika laka sadaqah. Nombor satu, jom kita manis muka dengan semua orang. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Ya. Ini dengan masa saya sebagai pengurusi masjid. Nak marah ke siapa? Aku tak hutang hang pun. Bukan kata dia ya, dengan biro dakwah pun masa. Cuba hang senyum sikit. Nombor dua, apa yang kita kena ubah tuan-tuan? Masya Allah. Tu, saya tengok tadi dekat dataran Bagan Datuk tu. Permainan depa ada nyonya duk menung tu tengok laut. Ada Haji Dollah duk bawa anak dia 4 orang situ. Ada Kak Nak duk suap nasi anak di situ. Dekat dengan tu permainan kanak-kanak tu. Tuan-tuan bawa tu main kat masjid. Bawa menatang tu main kat masjid, jadikan dia sebagai taman kanak-kanak. Lama-lama kanak-kanak pandai main, kanak-kanak main situ. Haji Dollah bawa anak dia, Kak Tipah suap anak dia. Nyonya pun main duk 2 orang dengan lelaki bini dekat ni. Lama-lama apa? Masjid kita jadi ramai orang. Tak payah ceramah pun. Tempat permainan. Tuan-tuan tengok kedai mamak, Allah, laku sungguh. Tuan tengok kedai mamak tuan-tuan, kerusi berkarat. Tapi ramai orang duduk. Yang ambil order pun tak handsome mana pun. Lawa isteri kita lagi. Tapi laki kita ke. Duh, meleleh Helio ni. Tarik. Tak kena, dia tarik balik Helio. Apa yang menarik ni Allah tuan-tuan. Layanan dia tu. Tak dan duduk. Sampai lah. Neno bang. Tarik mana? Sampai terus tuan-tuan. Terbang sampai. Dia. Setengah kedai pula ambil padan nak order tu pun. Telur dada kepala otak betul tuan. Dia tengok menu tu 20 minit. Begini tengok. Kailan ikan masin, ikan siakak 3 rasa, telur dada. Hang duk tengok buat apa? Tu ya hak budak tu. Dia marah, dia ketuk kepala, buang masa aku ya. Patut duduk dalam kereta hang dah order lah. Dah lah nak ambil order lambat, nak suruh bayar lambat. Allah. Tuan-tuan, kena ubah kedai mamak, letak sini jadi kafe kat masjid. Buat pokok bunga bagus lah. Tapi buat kedai makan, letak kedai mamak je tu. Tak kedai tom yam ke apa bala kan. Subuh-subuh SPE penuh lah. Sampai tengah malam beratur queue tuan. Solat pakat semayang. Dengan mamak pergi semayang sekali. Layanan mereka kat Leha. Abang-abang mamak tu lah. Ramah baik. Nasi tambah. Siap nasi tambah. Padahal tak tahu mana pun. Jadi akak-akak kalau nak layan suami, tiru mereka. Ambil kepiah, songkok, bawa bendera Malaysia. Lah, bawa apron apa semua. Abang, minum apa? Teh tarik ada, kopi tarik ada, semua ada. Isteri dia tengok. Laki aku ni kena layan macam tu. Cuba kak nak pergi layan tu bang. Teh tarik satu apa semua ada. Habis tu padan dengan kita pun bila laki minta teh ke, dia kata abang ingat ni kedai kopi ke? Memang dia pergi sana tu. Tak usah tanyalah. Lagi jahat soalan, abang dah minum kan? Astagfirullahalazim. Itu paling jahat soalan tu. Abang dah minum kan? Alhamdulillah, malah nak bancu. Memang dia menikah lain hantar. Nama dia Tesla, nama dia tu. Tuan-tuan yang saya muliakan, kalau kita jadikan masjid kita ni sebagai tempat yang hebat. Sekarang masjid kita ada dewan macam ni tuan-tuan. Allah. Seronoknya tuan-tuan, macam-macam benda boleh buat. Supaya kita boleh lawan hak di luar. Yang di luar tuan-tuan, dia boleh menarik anak-anak kita.
Sebab itu cabaran yang besar kepada anak-anak kita remaja akan datang ialah media sosial. Saya cuba buat tuan-tuan. Dulu saya ubah. Mula-mula saya naik cruise 2015. Saya dapat tiket hadiah naik cruise 4 tiket. Saya ni orang kampung, manalah tahu kat gaya oi. Cruise ni menatang apa? Kita naik kapal, naik bot langkawi apa pangku, lumut ya. Duk naik lamu tu pun sesat. Saya tengok orang bangkit, saya pun bangkit. Rupanya dia berhenti kat JT pertama tu, kampung Cina apa tuan-tuan. Saya pun turun sekali. Ustaz, tak sampai lagi, pangku depan lagi. Seatbelt aku tak turun tuan-tuan. Tidak pergi rumah Cina mana banyak ni. Saya bodoh pergi turun sekali tuan. Allah tuan-tuan, kita setakat naik JT itu lah. Mesra Express tuan-tuan. Mesra Ferry nama dia. Bila dapat naik kapal, orang putih panggil Allah excited. Kena bawa pasport. Gini bawa beg jalan. Cok pasport pompam jalan. Yes. Galah beg. Galah beg, tangan saya kena pegang dengan laki-laki. Sir, take off photo sir. Take off photo sir. No. Okay, no. I don't want no. Sir. Photo sir. No. Dia ajak saya ambil gambar. Dekat tu photo booth tu. Saya lari. Saya kena bergambar sebelah perempuan, ada burung merak atas kepala dia. Dia pakai burung merak. Kalau setakat burung merak tak apa kak cik. Pakai bikini. Kalau saya pergi duduk cokong lagu tu, agak-agak jadi apa tuan-tuan? Sampai lah mampu ya. Tokoh Ma'al Hijrah pun tak dapat. Tokoh dakwah Habib pun tak dapat tuan-tuan. Pa pun tak dapat. Gila punya ustaz. Lari saya tuan-tuan. Hak burung merak saya tak gaduh. Tu hak bikini tu. Rupanya mereka jual gambar tu sekeping RM20. Kapal apa ni? Masuk bilik apa semua. Bila masuk bilik tidur rehat sat, depa ketuk pintu kawan saya, Ustaz Mukhtar arwah Datuk Seri kenal Ustaz Mukhtar. Ustaz Kazim. Duk dalam bilik, duk ipoh pun boleh. Jom keluar makan. Jom. Gigi ke dapur tuan-tuan. Tengok udang berdiri. Banyaknya. Hak tidur, hak duduk, hak berdiri banyaknya. Kita jenis orang kampung tuan-tuan. Tu dia ambil kerusi penuh. Nak duduk tang mana? Mukhtar kata di luar banyak, kursi luar banyak. Gigi mengadap kolam renang. Astagfirullahalazim. Kami 4 orang dipakai puyah putih. Duk mengadap kolam renang lah dah. Allah tahu. Masa tu lah gatal kepala, duk garu kepala, duk garu. Lah terlupa nak pakai balik puyah tu. Bola poket kita ni silat sungguh dah naik kapal demo ni. Mapuh. Orang Batu Kura kata mapuh dah. Nak balik tak boleh, demo dah pergi dah. Nak terjun laut. Lalah duk gerak. Waktu tu tengah malam saya duduk 4 orang kami lah. Mukhtar, Anwar pun mati dah. PA saya pun mati dah. Anwar mati, Mukhtar mati, tinggal Haji Mio tak mati dengan saya. 2 mati, 2 hidup. 2015. Duk tengok bintang. Saya kata, Haji, kapal ni 13 tingkat. Tapi bila duduk tengah-tengah laut jadi kecil je. Tengok luasnya langit, luasnya laut. Ya Allah, kita ni besar mana di sisi Allah, Haji? Allah, saya pun tengok kolam renang di bawah tu. Saya tengok mereka buat konsert pentas tu. Orang tak ada dah, tinggal kami 4 orang ni. Saya kata, Haji, bayangkan atas dek yang luas ni kita semayang berjemaah.
Kita buat qiyamulail, muktabang. Tu tempat demo menyanyi tu ji. Kita buat ceramah, kita buat forum. Tu hak dalam dewan tu, tempat demo buat sarkas tu, kita buat kursus. Kita bawa orang kita naik. Haji kata jadi, Mukhtar kata jadi. Balik-balik tuan-tuan, oh seminggu kami pergi balik syarikat kapal tu. Kami nak sewa kapal ni, kami nak bawa orang-orang Islam naik kapal ni. Semangat oh. Toki dia kata, oh boleh. You ada duit tak? Oh. Saya bila orang tanya, you ada duit tak? Oh, mu pandai lekeh kat aku. Saya tak boleh tuan-tuan, orang tanya macam tu, umur rendah sangat kat kita ni. Berapa bos? 4 juta. Sana balik entah, memang tak ada duit lah. 4 hari 4 juta. Memang tak ada. Tak apalah, saya tanya aja tu okey. Balik entah, 4 juta nak mampu. 4 juta rupiah dah. Pakat kita terus sewa lah kapal tu. Kita ambil kabin by kabin, beli lah 1,500 orang naik. Tak payah sewa 4 juta, kami beli je kabin tu, sewa. Jimat duit 1,500. Apa som, apa cik kak nak tertipu, haji dolar semua yang pergi nah. Pertama kali orang Islam kongke kapal tu. Kasino ditutup. Kolam renang pula pasang jaring, tak ada siapa berenang. Bos dia, naik presiden dia, vice presiden daripada Hong Kong datang. Saya bawa TV, kalau dah jodoh rakaman masa itu, saya buat rakaman TV di situ. Wah, pertama kali terkejut. Saya naik atas kapal tu, jumpa dengan pilot dia, driver kapal terbang, apa nama kapal tu, 4 orang, 1 perempuan, 3 orang laki-laki, Mak Saleh semua. Dia tanya saya buat apa semua. Tak pernah naik kan orang Islam. Tengok kami semua, Makcik Leha kat anak semua naik. Malam tu kami buat qiyamulail tengah laut. Allahu akbar, Allahu akbar. Bergema lah. Rupa-rupanya toki dia duduk dalam bilik kawalan tu, duduk tengok kami berdatang. Buat qiyamulail putih tuan-tuan, bertelekung berjubah. Elok nak sembahyang subuh, hujan. Saya ambil mic. Okey, hujan, minta sembahyang dalam kabin, dalam bilik masing-masing ya. Sembahyang dalam bilik masing-masing. Nak hujan hari. Habis sembahyang pukul 7 berkumpul dalam bilik kuliah. Boleh? Lari masuk dalam bilik. Petang tu bos dia ajak saya minum. Dia kata, ustaz, ini kali pertama saya tengok pagi-pagi orang pakai putih-putih. Orang waktu tidur orang pakai putih-putih. Oh, saya punya bulu loma naik. Saya tak pernah tengok. Wah. Lagi satu saya berdiri bulu loma itu bila you bagi tahu hujan turun. Kalau orang lain kalau hujan dia mesti lari tolak punya. Tapi you punya orang tolak. Semua turun elok saja. Oh, saya kata macam ni bos. Kami orang Islam memang suka putih. Kami semayang pakai putih-putih sebab Nabi kami suka putih. Oh, itu macam ya, putih bersih kan. Yang kedua bos, kita memang disiplin. Kita tak ada tolak-tolak punya. Kita orang baik, kita ikut aturan, tolak-tolak tak ada. Padahal memanglah tak tolak. Hak ikut saya tu 65, 70. Hak nak turun tangga tu hang tolak jatuh ke debu. Hospital jauh, doktor tak ikut. Mati gitu tak kapan dah tolak gelok mati mayat dah. Tu yang dia slow entah tu. Bermula 2015 sampai 2018, Datuk Najimuddin abang saya ni dia ikut saya 2 kali. Buat last sebelum Covid
Last sebelum Covid, saya buat ceramah dalam bilik. Bilik tu saya tak nak masuk, lebih kurang besar dewan kita ni. Saya Mukhtar Ahmad. Saya tengok dekat lantai ni pelak. Pelak apa yang banyak kat lantai? Dia pun nak cari handphone ke apa? Waktu nak start tu, depa mai tuang air kat saya macam abang tadi, oren tadi tu. Dia tuang kat saya air. Budak pekerja kapal tu. Saya kata, "Mas, ini bilik apa? Banyak pelak-pelak." "Oh, ini Datuk tak tahu ke?" "Tak tahu." "Ini kasino." "Oh, ini pelak-pelak semua mesin punya, slot punya kasino." "Atau kasinonya ke mana?" "Sudah tak ada, bos sudah buang semua." Habis tu, ini jadi bilik kuliah, bilik semayangnya. La ilaha illallah. Sekarang kasino sudah tak ada dah tu. Oh, tak ada kasino kat Leha. Dulu orang kutuk saya, Ustaz Kazim bawa Al-Barakah dia naik kasino. Sekarang kasino tutup. Sijil halal dapat, makanan dia halal dapat semua. Alhamdulillah, dari 2015, 2018 clear. 2019 Covid pula ada. Tak boleh belayar pula. Kalau kita tak usaha, tuan-tuan, macam mana? Memanglah orang kutuk kita, memanglah orang maki kita, tapi kalau kita tak buat macam mana? Jadi ini peranan kita, tuan-tuan, perkim. Yang ni hak kita nak buat ni, perkim kena nunjuk ke hadapan. Tak bolehlah kita buat macam kumpulan marhaban nak tadi tak murah. Kena nampak dah apa target aku, apa yang aku nak buat. Tolong kerajaan kita, tolong jabatan agama kita, tolong Nabi Muhammad kita. Tak boleh dah tuan-tuan kita buat. Tak. Saya kalau ikut kepala otak saya buat. Ni bulan 11 ni saya punya filem nak keluar. Filem saya keluar. Saya jadi hero tua. Umur dah 50 lebih jadi hero. Puncanya waktu saya sakit kulit hari tu. 2021, 2022 saya sakit kulit. Setahun saya sakit. Orang kata saya kena katak puru. Lah ni tinggal kenangan lah, parut sikit, tinggal hitam-hitam ni, elok lah. Muka saya dulu berdarah ni, kat ni darah. Asal ambil air semayang berdarah, asal berdarah ambil air semayang, asal nak ceramah berdarah. Lah sampai bedak, sampai kerip supaya tak bleeding. Lepas tu ambil topeng, tutup muka, nampak mata lagi ceramah tuan. Ustaz Kazim ni mesti rumput ke apa? Mereka tak tahu saya tak boleh kena air. Mereka tak tahu saya tak boleh kena cahaya. Bila saya nak keluar TV, bila saya nak buat live, darah satu badan. Seksa lah kat ni. Setahun 15 doktor ambil kes saya. Saya duk bayang ni, mereka duk biopsi saya ni, tanpa ni. Kulit ambil, kuku ambil, rambut ambil, isi ambil, daging ambil. Nak test apa penyakit saya. Last dekat satu hospital di Serdang. Kita ambil sikitnya you punya daging Boleh. Kita injek lama ditepuk. Sakit doktor, sakit. Oh, bius belum jalan Tunggu sekejap tepuk lagi, sakit. Okey, tak sakit dah. Oh, bius sudah jalan Lepas tu tuan-tuan dia cocok, dia tarik buat naik. Aduh. Ya Allah. Aduh sakit doktor. Tadi you cakap tak sakit, sekarang sakit. Oh, bius tak jalan kata dia. Bawa bertenang, tenang ni parah ni tuan-tuan. Dia jahit ngak ni berlubang di paha saya tahu. Membuatlah apa mau tak apa, jadi aku tahu penyakit aku apa. Tak ada penyakit. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila kita sakit ni kat Song, Allah nak bagi benda lain. Bila saya sakit tuan-tuan, orang hantar saya 3 basikal. Basikal elektrik,
wheelchair. Siti Nurhaliza hantar wheelchair. Jadi akak-akak kalau nak basikal Siti Nurhaliza, minta sakit. Ni handphone saya ni Abid Liu bagi. Ni. Wah, tuan-tuan. Macam-macam orang datang bagi. Yang nak berubat saya, yang daftar saya 600 orang. Berbaris nak berubat sebegini. 7 doktor dari India datang kan nak berubat saya. Dari India. Allah. Last kali tuan-tuan, yang paling saya seronok, ustaz, kami nak ambil ustaz sebagai pelakon. Kalaulah saya tak sakit kulit, saya tak jadi pelakon utama kat Som. Selama ni saya jadi pelakon tambahan je, tangkap orang tak puasa, saya tangkap naik bel mayat tu. Sekarang saya tulis skrip, saya buat semua, siap. Nah, filem saya. Pengarah tengok, penapisan tengok, apa semua tengok. Okey Datuk, kita setujulah. Tapi kami minta izin ya, kami nak rombak sikit skrip ni. Sila. Okey, soalan ya. Datuk boleh berlakon tak? Saya tua-tua ni, malu kat orang. Saya bukannya sihat dah. Datuk dah cadangkan siapa yang boleh bawa watak ni? Kalau boleh cari pelakon yang muka dia sama dengan saya. Cari pelakon di Malaysia yang muka dia sama macam saya, supaya dia boleh feeling lah, dia feel tu. Siapa ustaz yang serupa dengan ustaz? Ustaz agak-agak lah, Datuk agak-agak siapa? Saya kata Zul Arifin okey. Zul Arifin tu irah-irah tu ada. Dia orang tu tengok sama-sama dia orang. Betul ke tak betul kontrak ni kata. Okey, kami nak ustaz berlakon. Okey, syarat semayang. Semua kru semayang. Bila masuk waktu, stop, semayang. Nombor 1, setuju berjemaah. Setuju? Setuju, sign, setuju. Nombor 1. Sebab masa saya buat filem dengan Mamat Khalid yang tak puasa 18 tu, tengah berlakon tu, berhenti semayang Zuhur, berhenti semayang Zuhur, Allahu Akbar. Depa sediakan kemah, depa semayang tuan-tuan. Saya jadi imam. Allahu Akbar. Makmum Pak Jabir, Pak Karim, Pak Tebal Mizan, Aziz Osman, semuanya dah. Habis semayang, saya makan bihun sup dengan Mamat Khalid. Baguslah bang. Abang buat semayang berjemaah macam ni bagus bang. Bagus. Abang bukan apa, abang arwah. Abang takut nanti abang kena soal di hari kiamat, kenapa abang tak suruh budak-budak abang semayang. Sebab tu abang suruh dia orang semayang. Saya tiru hal tu, saya buat semayang berjemaah. Nombor 2, saya kata tak ada pegang-pegang lelaki dan perempuan dalam filem saya. Setuju? Sign, setuju. Sebab tu nanti bulan 11 keluar, tak ada pegang-pegang kak. Saya tengah baca Quran, saya muntah darah, isteri duduk sebelah. Dalam filem tu isteri buat apa? Abang, itu je tuan. Padahal muntah darah tu, berguling-guling tu, dia abang tuan. Kalau suami akak muntah darah berguling-guling, takkan akak buat macam tu. Abang tak ada tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana, tak boleh pegang. Nombor 3, mesti menutup aurat. Semua tutup aurat. Melainkan seorang pelakon Cina tu, dia tak tutup lah, dia Cina, perempuan. Kita cuba buat. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita masuk dalam filem, kalau masuk dalam ini, apa akan jadi pada filem kita? Saya buat album dengan KRU. KRU buat lagu rap tuan-tuan, supaya orang ada pilihan. Ni 10 album, 10 lagu saya nak buat dengan KRU, supaya orang cari benda-benda ni. Ini yang kita kena buat. Kita tak boleh satu hala dah tuan-tuan. Kalau jadi elok benda ni tuan-tuan, masya-Allah, subhanallah. Jadi saya harap apa yang kita jumpa, kita boleh kerjasama. Tuan-tuan mempunyai pengalaman yang luas, tuan-tuan mempunyai kepakaran yang banyak.
kita saling kerjasama. Mai ni atas, mai atas, mai. Saya tengok adik dia merangkak tu naik atas. Hari ni 4 orang budak-budak. Semalam saya ceramah, 3 ekor kucing dia main kat kaki saya ni tuan. Kucing pun nak dengar ceramah aku tuan. Jadi insya-Allah kita bantu negeri Perak kita. Kita bantu agama Islam di negeri kita khususnya. Kita bantu anak-anak kita, remaja kita. Kita ada kepimpinan negeri di sini yang sentiasa prihatin. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah Ta'ala akan berkati kita. Saya tutup ceramah pada hari ini dengan dua doa ni tuan-tuan ambil. Ambil doa ni. Satu, 2 minggu lepas saya singgah makan di satu kedai. Saya selalu berjalan dekat jalan, tapi saya tak teringin nak singgah kedai tu. Sikit saya tak teringin, saya tengok pun saya tak mahu. Tapi hari tu saya kata kat pemandu saya, berhenti sekejap, kesian kat kedai tu. Saya berhenti lah. Bila saya berhenti, saya tengok 5 ekor anjing kat belakang saya. Semua tu yang toki-toki kedai duk tengok saya tau. Saya kalih, saya bagi bocah doa kat anjing, anjing pun hilang lari. Lepas tu tuan-tuan, toki-toki kedai ni main keliling saya, Ustaz nampak ke apa yang kami nampak? Yang tu lah kami nampak tiap-tiap hari Ustaz. Ustaz tolonglah kami Ustaz. Kami tak tahu nak macam mana lah. Baik, hari ni saya turunkan petua pada tuan-tuan, amalkan benda ni. Pertama, surah Toha ayat 55. Kalau tuan-tuan jumpa orang panah baran, kalau tuan-tuan jumpa kaki pukul, kalau tuan-tuan jumpa kaki nak gaduh, kalau tuan-tuan jumpa orang yang degil melawan, ni tambah-tambah kita ni ada kepimpinan negeri ada, kita ada kepimpinan tempatan ada. Kadang-kadang kita jumpa di luar no majlis dialog apa, dia peduli apa? Dia balun kita ya. Saya pernah ceramah satu masjid tuan-tuan, dia menjerit di belakang tu, "Woi Kazim." Oi, garangnya. Kenapa bang? Oh sudah. Dia langkah orang. Yang saya seronok, rela tak tahan dia. Rela tunggu di luar, rela menanti tuan-tuan. Hak dalam tak ada tuan-tuan. Dia langkah. Saya baca doa ni, ayat ni, dia main duduk sebelah dia. Okey, dengar sampai habis ceramah lah. Dia tunduk tuan-tuan. Habis ceramah saya tepuk belakang dia. Dah habis ceramah dah, pergi balik. Jadi tuan-tuan hafal dulu. Jangan bila dia datang baru kita duk cari. Mana pula ayat ni? Elok lah tahu. Nah, jadi ayat ni saya baca untuk menundukkan orang yang panah baran anjing tadi, kedai yang orang sihirkan sampai tak nampak kedai tu, orang tak nampak tuan-tuan. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itulah doa dah. Surah Toha ayat 55. Tuan-tuan jumpa orang yang barang, kaki pukul, kaki buli, berlagak tak tahu nak halau ni, baca doa ni. Baik, yang kedua, kita selalu buat program. Antara benda yang kita takut bila kita buat program, cuaca. Hujan, ribut, topan semualah. Jadi kita minta pada Allah supaya cuaca jadi elok. Saya amal doa bila saya nak ceramah, saya akan baca doa ni supaya Allah bagi cuaca yang elok, tak hujan, tak apa pada kita, supaya program berjalan dengan lancar. Baik, tuan-tuan ikut bacaan doa ni, hafal nah. Allahumma hawalaina wala alaina. Lagi sekali, Allahumma hawalaina wala alaina. Jadi bila tuan-tuan tengok cuaca mendung gelap, petang tu baca dah Allahumma hawalaina wala alaina. Waktu kita buat program, rintik-rintik dah turun Allahumma hawalaina wala alaina. Lagi sekali, Allahumma hawalaina wala alaina. Tolong ulang balik.
Yang Allahumma ya dekah. Mai hak ujung tu selung. Lagi sekali, Allahumma hawalaina wala alaina. Lagi sekali, aywa. Baik, terima kasih Datuk Seri, terima kasih kepada pengurusi bahagian Perak. Terima kasih kepada semua yang hadir. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.